Pernahkah anda mendengar persoalan yang berbunyi begini? Orang Cina dari Cina, orang India dari India, orang Melayu dari mana? Siapakah yang menimbulkan persoalan ini? Adakah perlu setiap masyarakat pribumi bersusah payah menjelaskan asal-usul nenek moyang mereka bagi membuktikan kepribumian mereka? Pernahkah orang Red Indian di Amerika Utara atau Bushman di Australia terpaksa merasakan nenek moyang mereka berasal di benua-benua semata-mata kerana para pengkaji berspekulasi begitu? Bukankah mereka tidak perlu membuktikan apa-apa kerana bagi mereka sudah memadai untuk menerima hakikat bahawa mereka berasal di benua-benua tersebut kerana nenek moyang mereka berasal di benua-benua tersebut? Apapun bukti yang diajukan dan secanggih mana metodologi penyelidikan yang digunakan serta dalam bidang mana sekalipun, baik bahasa, arkeologi, antropologi, biologi maupun genetik atau forensik, adakah mungkin peristiwa yang berlaku berpuluh-puluh ribu tahun dapat dipastikan dengan jitu sedangkan peristiwa yang berlaku beberapa dekad lalu masih dipertikaikan kesahihannya? Apatah lagi tidak ada satu pun bangsa di dunia yang dapat dipastikan asal-usulnya. Dari kacamata pribumi, spekulasi, teori dan model mengenai asal-usul nenek moyang mereka, apatah lagi yang dianjurkan oleh pihak bukan pribumi di tanah air mereka, bukankah sesuatu yang wajar dilakukan kerana akan menyinggung perasaan mereka? Seorang pengkaji tidak perlu berlagak berfikiran saintifik dan ilmiah kerana persoalan asal-usul sesuatu bangsa melampaui perbahasan dari pembuktian saintifik dan akademik. Ia sentiasa berbau perkauman. Misalnya, tidak perlu dibuktikan bahawa dalam kalangan pengkaji yang telah digolongkan sebagai pribumi sesebuah negara sejak zaman berzaman, mereka terpaksa bermatian mempertahankan hujah dan mengemukakan pelbagai bukti yang menunjukkan nenek moyang mereka berasal di negara tersebut. Pengkaji bukan pribumi negara berkenaan pula pasti akan mengemukakan bukti dengan pelbagai metodologi saintifik mereka bagi menunjukkan nenek moyang mereka juga boleh dianggap berasal di negara tersebut. Malah ada sesetengah menidakkan kedudukan nenek moyang etnik yang telah diakui sebagai pribumi di sesebuah negara sebagai berasal di negara tersebut. Sebaliknya, mendakwa penghijrahan sama seperti mereka. Ini fenomena lumrah di mana-mana, termasuk di Amerika Syarikat dan Australia. Sebahagian besar pengkaji kulit putih di negara-negara tersebut mengemukakan spekulasi bahawa nenek moyang orang Red Indian dan Bushman sebagai kaum penghijrah dari benua luar. Dan inilah yang sedang berlaku di Malaysia. Orang Melayu bermati-matian terpaksa mempertahankan bahawa mereka adalah pribumi di negara ini disebabkan ada yang mendakwa orang Melayu pendatang sama seperti mereka. Orang Melayu terbahagi kepada dua kategori, iaitu yang pertama, yang mengenalkan diri mengikut kumpulan etnik terdiri daripada orang Jawa, Minang, Bugis, Banjar, orang Boyan, Mendiling, Kerinci, Aceh dan Jambi. Yang kedua, di peringkat geopolitik, negeri, provinsi dan wilayah tempat mereka bermastautin sejak bergenerasi lalu, iaitu terdiri daripada orang Patani, Pahang, Kedah, Kelantan, Terengganu, Perak, Selangor, Riau dan orang Sarawak. Yang di luar lingkungan kumpulan etnik dan geopolitik, mereka juga mengidentifikan diri sebagai orang Melayu. Di Malaysia, mereka sendiri mengidentiti dan juga diidentifikan oleh pihak lain sebagai orang Melayu. Itulah sebabnya di Malaysia adalah pengucapan yang sah untuk menyebut orang Melayu Jawa, orang Melayu Minang, orang Melayu Bugis, orang Melayu Banjar, orang Melayu Boyan, orang Melayu Mendiling, orang Melayu Kerinci, orang Melayu Aceh dan orang Melayu Jambi. Manakala pelbagai kumpulan etnik dari pelbagai negeri, provinsi dan wilayah budaya mengenalkan diri mereka sebagai orang Melayu Patani, orang Melayu Pahang, orang Melayu Kedah, orang Melayu Kelantan, orang Melayu Terengganu, orang Melayu Perak, orang Melayu Selangor, orang Melayu Jelas, orang Melayu Riau dan orang Melayu Sarawak.